Di perkampungan sunnah kali ke-8 ini kita akan teruskan lagi dengan kuliah duha untuk sesi yang ke-5, dan tajuk yang disusun oleh pihak penganjur ialah pengaruh syirik dan khurafat dari agama asing dalam masyarakat Islam. Dan untuk mengupas topik ini, pihak penganjur telah pun mengundang 2 orang ahli panel yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing, dan mereka insya-Allah dalam tempoh masa yang terhad ini akan cuba untuk berkongsi dengan tuan-puan sekalian mengenai topik ini. Di sebelah kanan saya ialah Al-Fadhil Ustaz Syafizan bin Johari, merupakan salah seorang pensyarah dari Universiti Islam Malaysia. Orang Perlis, orang Perlis, memang anak jati orang Perlis. Dan di sebelah kiri saya, kalau tadi beliau di kursi ini, so untuk yang kedua kita tolak dia pula ke kursi yang hujung sekali untuk mengupas topik yang beliau juga sangat memberikan tumpuan yang sangat banyak mengkaji tentang agama-agama lain ini, iaitu Ustaz Ahmad Ikram yang juga sekarang sudah pun menjadi salah seorang rakyat Perlis, rakyat Perlis. Alhamdulillah, bumi Perlis sebenarnya mempunyai ramai tokoh-tokoh yang hebat-hebat, dan marilah kita ambil peluang ini untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita bagi mendapat kefahaman Islam yang benar dan sahih yang kita akan bawa sampai ke mati insya-Allah. Dan topik yang kita sebutkan tadi sangat khusus, dan ia, kalau kita tengok balik topik itu, dia merupakan satu statement yang kita tak pasti apakah statement itu benar ataupun tidak, iaitu pengaruh syirik dan khurafat dari agama asing dalam masyarakat Islam. Ustaz, kalau tengok tajuk itu seolah-olah dia macam nak kata memang ada pengaruh itu, iaitu ada pengaruh dari agama-agama lain yang bukan daripada agama Islam, yang sekarang ini menjadi suatu kepercayaan ataupun suatu kefahaman, ataupun ada sesuatu amalan yang diamalkan dalam masyarakat Islam yang sebenarnya bukan daripada agama Islam. Cuma kita tak pasti apakah tajuk itu, statement itu benar ataupun tidak. Kerja ustaz lah ni untuk nak bagi tahu dekat kami semua apakah benar ada pengaruh itu dari agama luar itu. Kalau ada, sila buktikan. Kalau tak ada, sila tarik balik kenyataan. Silakan ustaz, kita berikan mukadimah itu untuk kita semua insya-Allah. Fadhal. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Razak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan moderator kita pada pagi ini, Fadil Ustaz Razak, Dr. Razak sekarang ni, dan seterusnya rakan panel saya yang sangat saya kagumi, saya hormati, Al-Fadhil Ustaz Ikram. Seterusnya barisan penganjur dan juga jawatankuasa perkampungan sunnah Siri 8, dan yang saya sangat kasihi, saya hormati tuan-tuan dan puan-puan para jemaah muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat rahimakumullah. Uhayyukum bi tahiyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan, tahiyatan min indillah, fattahiyah hiya salam fassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan dalam sesi kuliah duha pada pagi ini. Ustaz Razak kata saya anak jati Perlis. Betul, saya anak jati Perlis. Saya asal orang kampung, orang besar Bintung, tapi duduk Padang Malau ataupun dekat lagi dengan kampung Lembah Biak. Tapi Perlis ni kadang-kadang asing juga bagi saya. Saya duduk balik Perlis ni setahun sekali, 2 kali je, pasal tak menetap di sini, ya. Tapi kalau kata nak suruh buh dalam lorak Padang Malau tu boleh lagi lah, ya.
Jangan kena ejah-ejah. Tapi kesianlah juga kat tetamu kita mai jauh kan. Kok tak faham ya. Dan insya-Allah bagi menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Razak tadi ya, sejauh mana benar ya wujudnya pengaruh daripada agama-agama asing ini yang berbentuk syirik dan juga khurafat yang diamalkan oleh masyarakat Islam. Tak kiralah sebab dalam tajuk tu dia tak sebut kata di Perlis saja ke, di Malaysia ke, ya di Nusantara ke, di mana-mana lah ya. Pertama saya nak jawab kata memang betul. Sila buktikan. Memang wujud. Ya. Pasal apa? Saya nak bawa perhatian kita untuk kita rujuk. Yang mana ada ayat Quran boleh buka Quran, yang mana ada Quran boleh buka Quran. Kita rujuk surah Al-Hajj ayat 17. Firman Allah ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Jadi ini ayat yang menjadi dalil bukti bahawasanya selain daripada Islam ada agama-agama lain atas dunia ni. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang mendapat petunjuk. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Walladzina hadu, orang-orang yang mendapat petunjuk, kebenaran, hidayah. Was-sabiina, orang yang dipanggil sabak ya. Sabak ni kalau kita tengok dalam kitab tafsir dia merujuk kepada orang-orang yang dahulunya beragama Yahudi, beragama Nasrani, tetapi mereka keluar murtad daripada agama-agama ni, murtad daripada Yahudi, murtad daripada Nasrani. Itu sebahagian daripada pandangan ulama tafsir dalam menjelaskan siapakah golongan-golongan as-sabiin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut wan nasara, orang Nasrani, orang yang menisbahkan diri mereka kepada Nabi Isa alaihi salam, pengikut Nabi Isa alaihi salam. Dan kemudian Allah menyebut wal majus. Majus maknanya orang-orang majusi, orang-orang yang menyembah api, orang-orang yang beriktikad ataupun mengatakan alam ni dua aja, gelap, cerah. Sebab tu mereka main dengan api ya. Pasal apa? Tak mau gelap, nak cerah aja. Jadi mereka sampai tahap menyembah api. Walladzina asyraku, dan juga orang-orang yang melakukan kerja-kerja mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain adalah golongan-golongan kafir Quraisy Mekah, yang mana mereka ini walaupun pada hakikatnya percaya kepada Rabb, percaya kepada Tuhan, dari segi rububiyahnya mereka percaya. Seperti mana mungkin kita telah dengar banyak kali ayat yang disebutkan, firman Allah ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, mereka akan berkata Allah. Tetapi syiriknya mereka ini apabila dari segi uluhiyahnya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka melakukan korban, mempersembahkan kepada berhala-berhala ya, melakukan haji, tawaf di Kaabah dan sebagainya, bukan mengikut perintah ataupun syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alladzina asyraku. Kemudian Allah kata innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah ya. Allah Subhanahu wa taala di akhirat besok ya, Allah Subhanahu wa taala akan klasifikasikan mereka ni, yang mana kalau dulu mereka di dunia ni beriman, Allah tempatkan dalam syurga.
hatta kalau mereka ni orang-orang Nasrani, orang Yahudi ke, ya, yang benar-benar mengikut ajaran Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam, ya, benar-benar berpegang kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, yang kita panggil ahlul kitab, makna kitab yang asli, kitab yang ori, Taurat yang ori, Injil yang ori. Jika mereka dulu benar-benar mengikut Nabi Isa alaihi salam, mengikut Nabi Musa alaihi salam, ya, maka mereka ni Allah Subhanahu wa taala akan tentukan kedudukan mereka di akhirat besok, okey, yang boleh bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, pada tiap-tiap sesuatu tu, ya, Allah menyaksikan. Semua kelompok-kelompok ni dulu macam mana mereka ni di atas dunia dulu. Apakah mereka beriman, ya, dengan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka, dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul kepada mereka, dengan kitab-kitab yang diutuskan kepada mereka, ya, maka perkiraan Allah Subhanahu wa taala di akhirat besok Allah akan klasifikasikan. Ada yang akan dimasukkan dalam syurga dan ada yang akan dimasukkan dalam neraka. Jadi kalau kita nak lihat, ya, dalam ayat ini, inilah antara agama-agama yang Allah Subhanahu wa taala sebut selain daripada Islam, selain daripada agama yang satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dia redha, yang dia terima. Maka kita melihat, ya, satu perkara di dalam ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita agama-agama ni. Allah cerita tentang Yahudi, Allah cerita tentang Sabak tadi, Allah cerita tentang orang yang mensyirikkannya, ya. Di sana ada satu tujuan, yang mana kita boleh lihat di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala sebut ni, nak bagi tahu kepada kita sebagai orang yang muslim, mukmin, ya, di sana ada agama-agama lain, yang mana agama-agama ini pada awalnya kalau kita lihat, ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya membawa ajaran tauhid. Semuanya ajarannya adalah ajaran Islam. Semuanya nak bawa umat supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita melihat pada hari ini agama-agama ni semuanya korup. Semuanya menyeleweng. Ajaran Nabi Isa diselewengkan, ajaran Nabi Musa diselewengkan, yang syirik terus berlaku syirik sampai hari ini, ya, orang melakukan syirik, yang murtad, ramai orang yang murtad. Maknanya satu signal, isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita sebagai orang muslim mukmin yang berakidah dengan akidah yang sahih, akidah yang benar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar seperti mana yang Allah arahkan, seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berakhlak dengan akhlak Islami. Di sana akan ada cabaran-cabaran dan tentangan-tentangan daripada agama-agama yang menyeleweng. Dan dalam kamu beragama ada kemungkinan akan diresapi oleh ajaran-ajaran yang meleweng daripada agama-agama ni. Sebab tu Allah cerita kat kita. Kalau kita tengok patut padan, Allah cerita tentang bagaimana seharusnya kita beragama sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin. Dan apabila Allah bawa agama-agama lain ni sebagai contoh lah, ya, setakat ni kita kata yang Al-Quran sebut macam tu. Bahkan selepas daripada tu kita tengok, ya, berikut-ikut, ya, munculnya, kita kata agama-agama ni, ya. Kemunculan agama-agama ni pun sebenarnya dia bukanlah ciptaan makhluk ataupun ciptaan manusia. Sebab dari segi teori perbandingan agama, saya tak tahu teori saya, mungkin teori Ustaz Ikram lain, ya, teori perbandingan agama kata tak boleh satu orang manusia, makhluk ni, dia nak buat agama, tak boleh. Itu bukan kerja dia. Walaupun, ya, Ayah Pin kata dia hak yang buat agama Hindu dia, kan, orang ni dakwa kata ni agama dia, ni ajaran dia.
Benda tu dia terhasil daripada asas-asas yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada agama-agama sebelum ni. Daripada zero dia nak create, dia nak cipta, dia nak wujud satu agama, itu bukan kemampuan makhluk, itu bukan kemampuan manusia. Dari segi teori perbandingan agama lah saya sebut ni, ya. Manusia tak mampu, kuat setara mana pun, cerdik, genius setara mana pun, daripada zero dia kata dia nak cipta agama, tak boleh. Dia takkan boleh. Kalau dia buat pun, dia cipta tu sebenarnya itu adalah sadoran. Cedok hak ni sikit, hak tu sikit, hak ni sikit, ya. Tu kita nampak banyak, ya, agama-agama baru yang muncul pada hari ini, ya. Macam Sikh contohnya. Sikh, sebutan dia Sikh, Ustaz Ikram. Kita sebut Sing, kan? Tak ada agama Sing ni, dia ada agama Sikh, kan? Macam orang boleh sebut Sing lah, kan? Payah agak nak sebut tu lah, ya. Kita dah sebut agama Sing bukan agama Sing, agama Sikh misalnya. Sadoran, Buddha sikit, Islam sikit, ya, Hindu sikit masuk dalam tu, ya. Jadi inilah kewujudan agama-agama yang menjadi bukti, ya, bahawasanya akan ada ancaman-ancaman, pengaruh-pengaruh, okay, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan kepada kita supaya jangan kamu tiru, jangan kamu berakidah seperti mereka, jangan kamu beribadah seperti mereka, jangan kamu bermuamalah seperti mereka. Tapi apa berlaku, dia masuk juga, Ustaz. Dia kono mai juga, Dia masuk mai juga. dia selit juga, okey. Yang akhirnya sebahagian daripada ajaran-ajaran menyeleweng daripada agama-agama ini, kepercayaan-kepercayaan ini, dia masuk mai dalam masyarakat kita, dalam pelbagai, orang kata apa, perkara lah, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, ya, maupun dalam muamalah dan sebagainya lah, ya. Jadi mungkin itu sebagai mukadimah, jadi lah, sebagai bukti lah. Ustaz punya jawapan ialah ada pengaruh daripada agama lain yang memang meresap masuk ke dalam masyarakat Islam ini. Cuma kita mungkin tak sedar ataupun ada yang sedar. Sebab apa? Sebab kita pun tak dengar lagi Ustaz bagi tahu contoh-contoh tu. Kan? Agama mana yang secara spesifiknya, apa amalannya, apa nama amalan tu, kok mungkin di kitab agama lain tu sebut macam tu, di kitab ataupun di dalam masyarakat kita dikenali dengan nama yang lain. Jadi kena fokus dan dengar elok-elok, kerana Ustaz Ikram saya nak minta beliau untuk sebutkan contoh-contoh itu secara spesifik. Kalau dia ingat di kitab mana di agama-agama lain tu, tolong sebutkan kitab-kitab tu supaya kita nak yakin, oh, yang sebahagian orang Islam duk faham sekarang ini ataupun sebagai orang Islam duk amal sekarang ni bukan daripada agama kita. Walaupun yang mengamalkan tu mungkin dengan pakaian yang berjubah, berserban 3-4 kilo serbannya, berbagai ni jubah 3-4 lai jubah, tetapi amalan itu, oh, bukan daripada Islam sebenarnya, ada asal dari agama lain. Contoh, Ustaz, sila sebut. Baik. Ya, silakan, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada saudara moderator Dr. Razak. Dan soalan ni saya baru terima sekarang. Belum dirancang, dan beliau minta supaya bagi secara teknikal apakah amalan syirik dan khurafat yang menjadi merupakan sumber daripada agama asing yang ada diamalkan di kalangan masyarakat kita di Malaysia. Jawapannya memang ada, seperti yang diterangkan oleh ahli panel kita pertama tadi. Antara perkara pertama yang kami rasa perlu kita kena ada satu stand untuk kita nak kenal perbezaan antara kita yang beriman kepada tauhid dengan kepercayaan yang tidak ada background tauhid. Pertama sekali, saya nak pergi ke arah amalan batiniah. Cuma kita kena selami sedikit dia punya falsafah dan juga kepercayaan trust. Setiap agama yang majoriti selain daripada agama tauhid, agama yang mendapat risalah wahyu, seperti mana kita maklum, sebahagian orang sebut agama Samawi, walaupun kami ni tak berapa setujulah dengan istilah agama Samawi ni. Kan Samawi ni maksud turun daripada langit agama tu. Dia adalah risalah yang diturunkan dari langit. Agama tetap satu je. Ya, inna dina indallahi Islam.
Jadi agama Risalah Samawi ni yang kita kenali sebagai agama Islam, Kristian dan juga Yahudi, mereka tidak ada base foundation melibatkan konsep yang kita akan terangkan tadi. Kita ni adalah base adalah tauhid. Semua agama tiga-tiga ni foundation dia tauhid. Walaupun selepas itu Kristian dia telah menyeleweng pada Trinity dan sebagainya. Selain daripada tiga agama ni, yang agama tak mendapat risalah Samawi, mereka ni kebanyakan adalah mereka akan berfikir-fikir, berfalsafah ataupun yang tadilah khurafat, tahyul mayu dan sebagainya, sehingga kebanyakannya memiliki satu teras yang sama. Walaupun teras itu berada di India, berada di China, berada di Athens dan sebagainya, tetapi dia berkongsi konsep falsafah akidah yang sama. Kita tauhid clear, satu Tuhan Allah yang menciptakan kita, clear. Tetapi bagi mereka, mereka memiliki konsep monism. Ini kena tulis, monism. Apa dia monism? Monism adalah satu kepercayaan. Yang ni kebanyakannya kalau orang dia tak berapa mahir dalam ilmu perbandingan agama sebagainya, dia akan nampak sebahagian bila orang bercakap tentang suatu Tuhan, contoh, bunyi macam bercakap satu Tuhan. Lalu dia anggap, dalam agama kamu pun bercerita tentang tauhid. Tak boleh. Contoh saya petik antara perkara yang kerap berlaku. Bila orang cuba mencari dalil nak mengatakan bahawa dalam agama Hindu ni beriman kepada satu Tuhan, monotheism disebutkan kepada agama Hindu. Lalu dia bawa kitab dalil, Ekam Brahmam Tiruna Nasin dan Nasti Kincen, contoh. Satu Tuhan, yakni Brahman. Di situ kalau kita tengok betul-betul, apa yang difahami sebenarnya bukan merujuk kepada Tuhan, tetapi dia merujuk kepada satu, itu adalah satu pusat ataupun satu sumber kepada roh, sumber kepada tenaga. Dia bukan Tuhan. Tetapi for the sake of discussion, kadang-kadang dia nak cuba menyantuni kita, dia akan kata, you can call as a God, kamu boleh sebut ini sebagai Tuhan, kamu boleh panggil dia sebagai the supreme being dan sebagainya. Tetapi hakikatnya pada mereka itu adalah sumber segala roh, sumber ataupun orang kata asal usul segala kejadian. Yang ni dalam orang kata kita bincang dalam alam ghaib ni, sebelum ada alam zahir ni. Lepas tu kita pergi kepada makrifat sebagainya. Jadi mereka ni foundation percaya kepada asalnya wujud satu sumber roh. Key dia adalah sumber roh. Sebab itu kalau kita jumpa dengan agama selain daripada agama tauhid, foundation dia akan banyak membincangkan soal roh. Biasa jumpa dengan geng-geng makrifat, geng-geng maklepat sebagainya ni, dia akan bercakap tentang ni dalam diri ni, soal kenal diri, kenal Tuhan tu. Ilmu mengatakan kenal diri dalam diri tu adalah merujuk kepada roh. Baik, akidah siapakah yang menjadikan roh ni sebagai foundation? Of course Islam. Allah sebut apa tentang roh? Malah menjadi, kalau kita tengok asbabun nuzul kepada ayat tentang roh ini, orang Yahudi ataupun orang nak ujikan kenabian Nabi Muhammad SAW adalah mereka bertanyakan kepada ahli kitab, nak test sama ada dia ni seorang Nabi atau tidak. Nak tanya soalan apa? Antaranya soalan ditanya adalah berkenaan dengan roh. Tanyakan kepada Muhammad itu tentang roh. Apa Allah jawab? Bila orang Yahudi ni dah bagi soalan kepada musyrikin Mekah, tanya kepada Nabi. Lalu mereka bawa soalan tu, bertanya kepada Nabi, dan wahyu turun. Allah Ta'ala menyebut apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Jika ditanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang roh, katalah bahawa roh itu adalah urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu mengenainya hanya kecuali sedikit saja. Yakni foundation agama tauhid ni, orang Yahudi yang dia dah dapat pengalaman wahyu di kalangan para nabi mereka terdahulu, dia faham bahawa kalau dia seorang nabi, dia tak akan mengulas soal roh ni. Dia tidak akan kata bahasa kita ni goreng lah. Tak akan ada jawapan yang bertuntas cerita roh ni begini, begitu, begini. Tak akan ada. Prinsip di situ. Jadi kalau ditakdirkan for the sake of discussion, kalau kita kata kalau nabi ni boleh jawab soalan tentang roh tu, apa jawapan orang Yahudi nanti akan jawab? Dia kata confirm. Dia kata ini adalah sama ada dia ahli falsafah ataupun dia ni adalah penganut paganism. Seorang yang menganut bahawa semua alam ni adanya semangat. Bahasa orang Melayu sebut semangat ni. Semangat kalau kita buka dalam DBP ni, dia sebut, dia kata bahawa terdapatnya ruh-ruh di sekitar ni. Di pokok ada ruh, adanya semangat kan. Jadi semua hidupan ni ada ruh.
Jadi based on soalan ini, kita nampak bahawa pemisah kita itu adalah perbincangan soal ruh. Selain daripada agama tauhid, mereka letak foundation adalah agama adalah ruh, ataupun yang lebih kita sebut adalah monism. Baik, bagaimana mereka berfalsafah mengatakan bahawa semua ini adalah berasal daripada sumber yang satu tadi, yang Brahman tadi, ataupun dalam bahasa lain disebut dalam falsafah Tao disebut sebagai Dao, yang kosong yang satu tu. Kalau dalam falsafah Neoplatonism disebut sebagai The One. Kalau dalam falsafah lain disebut Monad, disebut dengan pelbagai-pelbagai nama. Malah dalam Sufi sendiri, Sufi falsafi, mereka menyebut yang kosong itu sebelum wujudnya Tuhan, dia mengatakan itu adalah Huwa ataupun Hu. Yang dia ratik Hu tu merujuk pada tu lah. Daripada yang kosong satu sumber tenaga roh ini, dia telah berpecah, dia telah emanasi, ataupun dalam bahasa Arab disebut faid, dia telah melimpah. Dan satu, dia melimpah seperti air melimpah, menyebabkan wujudnya, orang kata yang satu tadi berpecah menjadi dataran-dataran yang martabak kedua, ketiga, keempat. Ini seperti mana martabak 7 lah. Ya, kalau kita tengok bagi fatwa kan, orang bincang isu-isu makrifat ni, mereka akan bincang ada martabak-martabak ni. Dalam Taoism yang ada dianut oleh masyarakat Cina juga membincangkan dataran-dataran falsafah ini. Di dalam Neoplatonism dia dibawa perbincangan yang masuk ke dalam dunia Sufi juga membawa dataran-dataran ini. Dalam Hinduism juga membawa perbincangan yang sama. Baik, bila mereka dah pecah sehingga ke alam yang wujudnya alam zahir. Sebab itu ruh dalam diri ni, kalau orang Hindu disebut sebagai Atman. Yang satu yang besar tadi, yang asal sumber itu adalah Brahman. Jadi daripada bila dia dah limpah, dia dah pecah, yang ada dalam diri setiap zahir manusia ini dikatakan itu sebagai Atman, yang berada dalam diri manusia ni, Atman. Jadi apa dia falsafah mereka sekarang ni? Mereka sekarang ni nak mengembalikan balik dalam ruh dalam diri ni kembali bersatu dengan Brahman. Dari situlah wujudnya. Kalau kita tengok, kalau di kalangan sebahagian dalam Sufi pun sebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu tu kan. Siapa kenal diri maka dia kenal Tuhan dia. Apa dia falsafah dia nak bincangkan situ? Apa dia mengatakan ruh dalam diri itu bila kenal ruh kenal Tuhan? Itu kerana mereka mempercayai bahawa daripada ruh satu tadi yang dianggap sebagai Tuhan telah menjelma dalam terperangkap dalam diri setiap manusia yang hidup. Dan akidah ini, sebab itu kalau kita sebut pasal batiniah ni, kita jangan terlalu tutup dengan hanya kepada kelompok Sufi falsafi je. Sebab akidah batiniah itu juga terah dia akidah kepada fahaman selain pada agama bukan Islam. Agama Tao, agama Hindu. Dalam Hindu ni pelbagai falsafah ni, cabang ni macam-macam. Tetapi dia berkongsi satu benda. Kalau kita nak terangkan berkenaan akidah Hindu, sebab nanti kita akan banyak berkaitan akidah Hindu. Dalam akidah Hindu ni, dia ada beberapa kongsi kata persamaan yang mereka boleh kita kelaskan ini adalah agama Hindu. Contoh kalau kita tengok agama Hindu, dia boleh kata Tuhan tu wujud, Tuhan tak wujud. Tapi dalam school of thought tu masih dianggap sebagai Hindu. Contoh agama Buddha, dia kata Tuhan tak wujud. Di dalam agama Jainism juga di India, juga dia kata Tuhan tu tak wujud, tak ada Tuhan. Tetapi dalam school of thought masih lagi mereka menganggap itu adalah dalam rangkuman agama Hindu, walaupun tak percaya pada Tuhan. Itu kalau kita fikir balik, kalau kita sebagai Muslim tak percaya Tuhan, dah confirm dah kafir. Tetapi struktur mereka tidak begitu. Bukan isu Tuhan yang mereka cari, tetapi apa menjadi teras mereka? Mereka mahukan bahawa bagaimana, yang ini semua Hindu sepakat. Kalau kita nak kata ini, orang kata definisi Hindu, Hindu sepakat mengatakan bahawa setiap manusia ni berasal daripada ruh yang satu, berpecah setiap kita ni, walaupun berbeza zahir, hakikat dalaman kita ni adalah satu, sama. Tidak ada yang wujud selain yang satu. Tu kan ayat dia. Itu ayat bahasa Hindu, saya tak sebut wujud siapa-siapa. Jadi bila dia kata semua ni kita ni hakikat daripada yang satu, bagaimana kita nak mengembalikan diri zat ataupun ruh dalam satu ini kepada bergabung dengan orang kata kalau bahasa kita bergabung dengan Tuhan lah. Dengan mereka dah bergabung dengan Atman, dengan Brahman. Itu terah dia. Jadi kita nampak perkara ini hakikatnya akidah dia bukan daripada akidah Islam. Sebab itu kalau sebahagian masyarakat Hindu, dia akan mengamalkan pertapaan, meditasi, ataupun dia panggil padamasana dalam istilah dia. Tapi dalam orang Melayu dia panggil bertapa. Amalan bertapa tu sebab apa? Kalau perkataan tapa tu ataupun dalam bahasa lebih ni disebut yoga pun sekali juga.
dia nak menggabungkan dalam diri ni, ruh ni, untuk mencapai maqam bergabung dengan Tuhan ataupun bergabung dengan yang zat yang satu tadi. Mungkin orang disebut sebagai Tuhan, pada mereka sebahagian kalau kita pergi kepada falsafah betul-betul mereka ni, mereka tak kata yang satu tu sebagai Tuhan. Brahman tu mereka tak anggap sebagai Tuhan seperti kita anggap. Adanya Al-Khaliq, adanya kebijaksanaan nak mementadbir dan sebagainya. Pada mereka yang satu tu dia tidak ada intelektual. Dia hanya kosong yang satu, hanya melimpah, dan limpahan inilah baru ada dataran-dataran yang boleh memikirkan bagaimana alam dicipta sebagainya. Itu dalam dunia falsafah. Jadi antara kalau sahabat tengok yang kita duk bawa kait dengan Hindu sebagainya tadi, saya nak petik satu akidah yang dipilih ni clear lah. Kita sebut bahawa perkara ni dia adalah khurafat dan juga sesat. Atau itu akidah Nur Muhammad ataupun akidah martabat 7 ni, wahdatul wujud. Semua ni lah, ni di packaging sama. Dan akidah ini kalau sahabat-sahabat buka di dalam amalan masyarakat Hindu, type je Advaita Vedanta, sama sebiji. Tuan-tuan tukar istilah je. Contoh dia kata kenal diri kan, Ariftullah sebagainya. Kalau disebut dalam istilah-istilah Arab, tuan-tuan tengok dia ada juga terms dalam bahasa-bahasa Sanskritnya. Contoh kenal diri, kita dah sebut dalam bahasa dia sebut jenana. Ada istilah dia. Lagi sekali saya sebut. Jenana. Ada yang nak salin tu. J-N-A-N-A. Jenana, tambah lagi yoga, iaitu yoga makrifat. Dia boleh diterjemahkan sebagai yoga makrifat, jenis jenana. Jadi dalam kalau kita nak tengok daripada akar fahaman batiniah ni yang kita boleh simpulkan, saya nak sebut bahawa sebut batiniah ni kita nampak lebih worldwide, lebih luas daripada kita hanya nampak daripada sufi falsafi, daripada Syiah Ismailiyah saja. Hakikatnya dia adalah teras kepada agama masyarakat bukan Islam. Dan daripada sinilah kalau kita nak tengok seperti mana kita sebut tadi berkenaan dengan akidah Nur Muhammad, saya ada bawa satu buku yang ditulis oleh orang Hindu. Ni bukan buku orang Muslim. Orang Hindu dah diterbitkan oleh media Hindu di Indonesia. Di dalam muka surat 72, orang Hindu sendiri menulis, dia menyamakan, dia kata apa? Mengungkap siasat Wali Songo. Dia mengkaji tentang Wali Songo. Mengislamkan Jawa dengan Vedanta. Dia kata Wali Songo ni mengislamkan masyarakat Jawa ni dengan menggunakan kitab Hindu, Vedanta. Ni ada polemik ya. Walaupun kita tak berapa setuju dengan metodologi cara dakwah sebahagian Wali Songo, bukan semua ya. Ini terutama khusus kepada Sunan Kalijaga yang dia menggunakan kaedah kalau Kristian guna dia panggil apa, yang macam ikut konteks kontekstual teologi. Maksud dia masuk setempat tu, dia cuba nak adaptasikan agama Islam tu dengan rakuman masyarakat setempat, sedangkan masyarakat setempat tu menganut agama Hindu Bali, Hindu Jawa. Jadi dia pergi gabung. Ada beberapa perkara yang kita nampak kesannya memberi kesan sehingga ke hari ini, seperti tahlil dan sebagainya. Cuma disebut di dalam buku ni, dia sebut Siapa yang tulis tu? Penulis. Jadi Mareta dan Suminto. Dia dua-dua ni ada tokoh Hindu di Indonesia. Sebab di Indonesia ni ada Universiti Hindu, iaitu Universiti Hindu Indonesia. Kalau kita versi di sini UIA lah, kan. Mereka pun ada. Dia UHI lah sana. UHI. Ada panggil UHI. UAE. Dia sebut Nur Muhammad dalam perenggan kedua dalam muka surat 72. Dia kata Nur Muhammad merupakan perwujudan dari martabat wahdah. Sedap tu. Daripada Nur Muhammad tu, daripada satu hu tu, dataran kedua kewujudan, kalau dalam falsafah dia panggil first intellect. Dataran kedua, al-aqlu awal tu adalah dikata Nur Muhammad. Ia bererti sifat Atman. Yang Nur Muhammad tu dikata adalah sama seperti mana pecahan daripada Brahman kepada Atman. Wahdah berarti kesatuan yang mengandung sifat kejamakan atau keanekaragaman secara menyeluruh dan universal. Okey, dan ini kalau konsep wahdatul wujud semua diiktiraf. Dia mengatakan apa yang diajarkan dalam konsep Nur Muhammad dan wahdatul wujud itu adalah sama dengan apa yang diajarkan di dalam agama Hindu, terutama aliran Advaita Vedanta. Yang ini teras dia. Dan malah kita dah bincang dah sebelum ni, Jabatan Mufti dan juga KUIP setelah menganjurkan satu seminar berkenaan dengan kesesatan akidah Nur Muhammad ni.
Dan pelbagai panel kita telah bincangkan dan memang kita dapat buktikan bahawa akidah Nabi Muhammad itu akar dia pergi ke situ juga. Akidah tadi, monism yang asal merupakan tapak kepada semua falsafah yang asal boleh dikatakan kepada akidah bukan Islam, yang sehingga ini struktur menjadi agama. Dan malah kalau kita tengok antara kepercayaan lain, saya akan laju sedikit ya, sebab foundation monism ni dia terah, so dia kena orang kata letak dulu. Antara faktor lain kita tengok, apakah kepercayaan agama asing? Antara kepercayaan hantu. Hantu ni tidak ada dalam Islam ni. Definisi hantu ni mungkin orang kait dengan jin dan sebagainya. Sebab hantu ni ada definisi dia, iaitu satu makhluk, yakni manusia ke, yang pernah hidup, meninggal dunia, lalu roh dia itu bergantayangan. Bahasa Indonesia tu maksudnya dia berterbangan. Roh dia ni kalau dia tak, orang kata tak puas hati ataupun dibunuh oleh seseorang, tak nyaman roh itu, maka dia akan membuat gangguan. Kalau akidah Islam gitu ke? Tak ada siapa yang ajar mengatakan bila orang mati ni roh ni boleh berterbangan, boleh buat kacau orang ni. Kalau bukan dalam kitab, bukan kitab Islam lah, dalam kitab agama Buddha, ada satu kitab nama Peta Vatu. Peta tu hantu, Vatu tu himpunan kisah-kisah hantu. Dihimpunkan dalam satu kitab Peta Vatu, menerangkan bagaimana hantu ni wujud daripada orang meninggal, roh ni bergentayangan, boleh pergi buat gangguan kepada orang lain sebagainya. Begitu juga dalam kepercayaan agama Hindu. Sebab itu kalau kita tengok kepercayaan cerita hantu ni banyak kat negeri mana selain daripada negara Malaysia ni. Kalau Indonesia ni sebab dia serumpun, kita terkena orang kata tempiah yang sama. Antara di Jepun, di Korea, di China. Semua ni adalah negara-negara yang asas tapak dia adalah fahaman Buddha dan juga sebahagian masyarakat Hindu. Kerana apa? Kerana mereka memahami bahawa dengan roh ni boleh berterbangan. Roh ni bila orang mati, roh ni boleh berbahas tentang roh tu. Sebab tu foundation dia tak sama dengan kita. Tiba-tiba orang Melayu kita dia tiba-tiba buat cerita filem hantu, boleh juga syarah tentang roh ni boleh terbang, buat ganggu orang sebagainya. Sedangkan apa yang dipromosi tu, akidah tu bukan daripada akidah kita. Itu yang pertama. Cerita mengenai hantu pun memang akidah dia bukan daripada agama Islam, dan memang dia kalau kita tengok dalam falsafah Buddha dan agama Buddha dan juga agama Hindu. Dan antara lain kalau kita nak tengok kesan akidah bukan Islam yang agama asing ni, kalau nak cerita movie-movie lah, cerita lama-lama ni mungkin abang-abang kita ni semangat sikit kan. Cerita apa? Yang ada elemen agama asing. Cerita bawang putih, bawang merah. Apa dia elemen asing tu? Daripada mak, bawang putih ke bawang merah yang baik tu? Merah. Bawang merah. Oh, kita pun confuse. Yang baik putih lah. Bawang putih baik. Matinya mak dia bertukar menjadi ikan kaloi. Lepas tu ikan kaloi mati kena makan. Ingat jadi apa? Macam kakak-kakak kita ni minat kan. Matinya ikan kaloi jadi pokok kan. Konsep ni, apa beza yang diajarkan di dalam cerita yang baru ni viral? Apa dia? Mentega kacang. Tak boleh nak sebut kan? Sebut mentega kacang. Kisah menyaman sekarang ni. Cerita butterfly. Butterfly. Sebab topik dia bukan nama tu butterfly. Kita sebut dalam bahasa Inggeris. Nanti kena saman pula. Saman dia seorang ya. Saya tak terlibat. Cerita tu apa dia? Mak kepada budak tu mati bertukar menjadi kupu-kupu kan, rama-rama tadi. Sama juga apa yang diceritakan di dalam bawang putih, bawang merah. Kalau kita tengok bagaimana terbentuk je cerita bawang putih, bawang merah tu, hasil daripada memang orang Melayu dulu dia ada stigma jenis kepercayaan macam tu. Sebab dulu memang kita ni di bawah dinaungi oleh kerajaan Sriwijaya Hindu Buddha, yang mana pengaruh itu tak dinafikan akan ada. Dan apa lagi? Cerita khurafat yang lain, cerita badang. Cerita lama-lama ni. Badang menjadi kuat dengan meminta kepada jin. Kita duk tengok tampalah rasa bersalah. Kan, boleh minta dengan jin, bahkan mutah jin menjadi kuat. Itu sebab khurafat. Sedangkan apa hukum meminta bantuan dengan jin ni? Nanti ustaz boleh ulas apa hukum tu. Dan ketiga, cerita apa lagi? Banyak lah tu. Pakcik kita lagi banyak senarai cerita-cerita ni. Antaranya cerita nujum 4 belalang lah. Sebab nujum ni kalau sebut dalam hadis Nabi larang kan. Mana ketabasa ilman minan nujum, ketabasa syubbatan minan sihr, zada ma zada.
Sesiapa yang mempelajari ilmu nujum. Apa dia nujum ni? Astrologi ni, tilik bintang, duk tengok bintang, bukan tilik falak tu. Dia tilik bintang, apa nak jadi tahun depan ni. Jenis ramalan. Nujum. Kecil tepi Ramli tu dia tengah meramal, menilik nasib dalam bekas air tu. Itu adalah nujum. Sedangkan kalau ikut dalam hadis, Nabi meletakkan nujum tu sebahagian daripada amalan sihir. Dilarang. Di dalam Islam tidak ada foundation tu. Sedangkan amalan-amalan ni, rekanasi yang percaya kepada ruh bertukar alam-alam lain, dan juga meminta dengan jin, dan juga dengan orang kata amalan nujum, semua ini adalah amalan yang diamalkan oleh masyarakat bukan Islam. Kalau kita nak spesifik, dia ada beberapa istilah. Saya tak nak sebut, nanti mungkin sahabat-sahabat akan ni, cuma saya sebutlah sikit. Occultism, paganism. Dan itu adalah kalau kita sebut secara mudahnya New Age kan, antara hari ni yang orang duk bincangkan semalam oleh Wahidah kita pun. Dan juga praktis-praktis yang menjadi amalan masyarakat bukan Islam. Ini adalah trust clear kalau kita nak nampak bahawa bagaimanakah bibit-bibit kepercayaan agama asing yang masih lagi menebar di kalangan masyarakat kita, yang masih diamalkan dan dipercayai oleh sebahagian masyarakat Melayu kita. Wallahu a'lam. Boleh pinjam buku saja kan? Boleh. Tadi baca dekat mana? Sini. Okey. Okey. Oh, yang ni ya. Nur Muhammad merupakan perwujudan dari martabat wahdah yang bererti sifat atma. Betul. Saya baca takut tuan-tuan kata betul ke apa yang ustaz ni baca betul. Saya baca balik, saya sahkan betul lah. Okey. Baik. Saya nampak topik ni semakin mendalam ni kan, dan ramai juga yang semakin tunduk ni kan? Tanda begitu jelas dan faham dan dapat menghafal beberapa term-term baru lah. Tapi sayang masa tak begitu banyak. Cuma sekadar kita nak ambil ni dia punya asas-asas sikit. Kita nak sedar ke bahawa kena hati-hati, kerana kemungkinan yang kita rasa macam benda tu biasa-biasa diamalkan ataupun diserap masuk ini rupa-rupanya mempunyai kaitan yang sangat bahaya kepada akidah kita. Ustaz, Islam dari awal dia sangat begitu terkawal. Di zaman Nabi SAW dan juga para sahabat mempunyai satu disiplin ilmu yang begitu ketat sekali. Tidak ada sumber Islam melainkan daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Tetapi bagaimanakah di akhir-akhir itu apabila berlakunya perkembangan dunia dan umat Islam semakin meluas ini, bagaimana boleh masuknya pengaruh daripada agama lain itu? Sedangkan kita sedar bahawa diajar bahawa sumber kita ialah dari Al-Quran dan juga Sunnah. So bagaimana ia boleh masuk dan begitu mesra sekali dengan sebahagian masyarakat Islam kita ini? Kalau boleh Ustaz sentuh sikit pada aspek itu. Silakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Razak. Dan alhamdulillah tadi kita telah mendengar panjang lebar daripada Ustaz Ikram. Seperti yang Ustaz Razak kata tadi, di awal-awal Islam ya, agama ni murni, bahkan menjadi zaman ataupun kurun yang terbaik seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhir-akhir ini ya, segala amalan-amalan kepercayaan ya daripada agama-agama ataupun kepercayaan di luar daripada Islam tu dia meresap masuk. Sebenarnya pada zaman Nabi SAW sendiri pun Nabi dah mengingatkan sahabat pada ketika itu, dan Nabi mengingatkan kita semua dan umat sepanjang zaman akan bahayanya segala i'tiqad, segala kepercayaan, segala amalan yang bukan daripada Islam, supaya kita menahan diri kita untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Kita lihat antara lain Nabi SAW dalam satu hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya, hadis yang sangat simple, hadis yang sering kita dengar. Bila mana Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini peringatan Nabi SAW pada sahabat ketika itu, dan kepada generasi selepasnya dan sampai kita hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Peringatan Nabi SAW ni,
Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia sebahagian daripada mereka. Penyerupaan ini adalah penyerupaan antara lainnya yang Nabi SAW nak tekankan dalam sabda baginda ni adalah penyerupaan dari sudut beragama, dari sudut i'tiqad, dari sudut beribadah, dan juga dari sudut yang menjadi perkara yang kebiasaan kepada kaum itu yang bercanggah dengan agama. Bukan masalah tiru pakai ke, masalah tiru teknologi ke, yang tu tak termasuk dalam apa yang Nabi nak sebut ni. Yang Nabi peringatkan kita supaya kita berhati-hati, jangan sampai berakidah, termasuk dalam akidah itu elemen-elemen agama-agama yang sesat tadi, yang menyeleweng tadi, unsur-unsur yang disebutkan oleh Ustaz Ikram tadi. Ini yang Nabi nak bagi tahu, yang Nabi nak jelaskan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Begitu juga dalam satu riwayat lain, satu hadis yang hasan dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, laisa minna man tashabbaha bighairina la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Nabi kata bukan daripada kami siapa yang menyerupai selain daripada kami. Maknanya berakidah bukan akidah kami, akidah yang Nabi ajar, akidah yang murni, akidah tauhid, bukannya diresapi oleh unsur-unsur tadi disebut oleh Ustaz Ikram Batini, Nur Muhammad dan pelbagai lagi elemen-elemen dan unsur-unsur daripada Hindu, Buddha dan sebagainya. Yang kita nak kena tashabbuh akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat akan akidah dan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi kata laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Apa-apa yang menjadi kepercayaan mereka, amalan mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, dan juga ciri-ciri khusus mereka. Ya. Kalau zakat kita nak tiru, nak buat kereta, nak buat bangunan dan sebagainya, tu tak ada masalah. Yang tak bolehnya, penting sekali adalah dari sudut agama tadi, dari sudut i'tiqad tadi, ya. Jadi Nabi SAW memperingatkan kita di awal tadi. Begitu juga dengan hadis yang sering kita dengar, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengingatkan kita, sesungguhnya kamu akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau orang yang kamu ikut tu masuk lubang bewak sekalipun, kamu akan ikut. Sahabat tanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi, orang Nasrani? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Walaupun Nabi sebut Yahudi dan Nasrani, ya, tetapi semua i'tiqad kepercayaan yang menyeleweng, yang salah, yang tak ada kena-mena dengan Islam, ya, jangan sama sekali kita diresapi, dipengaruhi, ataupun kita mempengaruhi, ataupun kita menjadi orang-orang yang terpengaruh, ya, ataupun segala i'tiqad kita, ibadah kita tu, ya, melekat masuk apa yang mereka faham, apa yang mereka percaya, apa yang mereka amalkan. Telah diberikan peringatan yang keras, ya, oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW menghalang, ya, kita untuk mendekati ataupun melakukan ataupun percaya kepada benda-benda yang khurafat. Ya, banyak dah mungkin hadis ini disebut, ya, saya nak sebut sekali lagi sebagai penegasan, ya, sebagai penekanan kepada kita. Nabi warning dah. Antara lain Nabi SAW menyebut, inna ruqya wat tamaima wat tilawata syirkun. Nabi kata sesungguhnya ruqyah yang bukan ruqyah syar'iyah, ruqyah jampi tak tahu apa benda. Tadi Ustaz Ikram buat contoh Saita P. Ramli, saya pun nak buat contoh Saita P. Ramli juga lah, ya. Tok Bomo main duk pegang daun apa tu, kan duk ngongang apa. Tajuk mana? Ni cerita apa Laksmana Doremi ke apa ke? Hafal.
Taklah kita dulu ni bukanlah baik sangat, tapi taklah jahat sangat. Ya, kadang-kadang tu tengok jugalah, ya. Tak tahu, tak faham apa, tak tahu apa makna. Ya. Ruqyah yang macam tu Nabi kata syirik. Wat tamaima, tamaim, ya, kalung, benda-benda yang kita gantung di tengkok, di pinggang ke apa, bubuh apa nama, azimat ke apa sikit, nak elak ain, nak elak sihir. Nabi kata syirik. Kemudian Nabi kata tiwalah, bukan tilawah, tiwalah. Sagi kata, weh ustaz ni tiwalah, tilawah apa syirik kah? Tiwalah. Tiwalah ni apa? Orang dulu duk amal ni, ya, pengasih. Apa yang suami atau isteri buat, nak bagi suami atau isteri sayang kat dia, kan? Minyak pengasih, minyak apa lagi, minyak tak tahulah, macam-macam, nyonyong ke apa, saya tak tahu, ya. Tu tiwalah semua tu. Nabi kata syirik. Peringatan keras yang diberikan oleh Nabi SAW sebagai sempadan untuk kita dalam kita menjaga batasan akidah kita, supaya kita tak terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Jadi menjawab soalan yang Ustaz Razak tanya tadi, macam mana, ya, benda tu boleh masuk, benda tu boleh mari juga, ya? Ini disebabkan satunya kejahilan kita sendirilah, ya. Mungkin kita tak perluaskan ilmu dan juga pengajian kita, dan kita tak perdalamkan, ya, menyebabkan kita tak tahu perkara-perkara yang sedang kita i'tiqadkan ataupun perkara-perkara yang sedang kita amalkan itu adalah bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan larangan daripada Allah dan juga Rasulnya. Ditambah lagi pula dengan kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan ini pula, ya, mereka ni tidak akan duduk diam. Mereka nak kita tak apa, kamu nak Islam tak apa, tapi bila kamu berakidah, baru beribadah, kamu bermuamalah, ikut kami. Sebab mereka tidak akan pernah redha, mereka tidak akan pernah senang dengan kita. Mereka tak akan mau melihat kita ni bersungguh-sungguh beramal dengan ajaran Islam yang murni. Dan ini diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lan tardal 'anka al-yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Depa tak akan duduk diam. Satu punca kita, kejahilan kita. Jahil satu hal, mengaji tak mau. Mai orang buat kelas, buat mengaji, buat forum, buat segala majlis ilmu, ya, ada je alasan kita tak mau pergi. Ataupun tapi, ada je halangan kita. Tapi kadang-kadang yang duk buat tu orang panggil ustaz juga. Yang duk baca-baca apa tadi tu kan. Hak tu Ustaz Mardud. Orang ya, panggil Ustaz Mardud. Tahu Ustaz Mardud? Ustaz ni kita kena tendang. Tak boleh pakai. Ya. Lepas tu di pihak dia pula, dia bersungguh-sungguh, ya, untuk menjadikan kita ni bukan orang yang benar-benar berpegang teguh dengan agama kita. Ya. Jadi kena dah, yeah, dengan hak belah kita pun jadi tak kata wahala, kan, dengan hak yang kita kata sebelah dia pun begitu agresif, ya, dalam memperkembangkan dan juga orang kata apa, menyampaikan, ya, dakwah dan juga risalah mereka, ya, supaya kita jauh tersasar daripada ajaran yang sebenar. Yeah, yeah. Wallahu a'lam. Tuan-puan, kita sepatutnya dah habis ni, 10.30 dah habis kan. Tapi tadi mungkin sebab kita start lambat sikit, boleh tak saya minta lagi sikit masa? Kita bagi lagi satu kali round kepada Ustaz Ikram, lebih kurang dalam 5 minit lebih. 6 juga lah, 6, okay? 6 minit. 6 sebab sekali dengan gulung sekali, rumusan sekali. Untuk Ustaz sambung lagi sikit yang Ustaz sebutkan tadi tu di pusingan pertama tu, sebab nampak macam ramai lagi yang tak puas hati tu. Maksudnya nak tahu lagi. Boleh Ustaz sambungkan lagi sikit. Kemudian teruslah dengan gulung, rumusan, lipat semua sekali. Silakan. Baik, insya-Allah. Bismillah. Terima kasih kepada tuan director. Baik, tadi kita bincang tentang doktrin klasik yang asal sebelum ni daripada kepercayaan turun-temurun. Sekarang ni kita bukan sahaja berdepan dengan doktrin klasik, tapi sekarang ni mereka datang dengan imej yang baru. Saya ada beberapa perkara ni pasal isu New Age Movement tu, saya dah tak nak ulas lah. Nanti kita siri-siri yang lain. Dulu adalah satu wacana yang besar
Cuma saya nak sebut tentang wujud usaha untuk menyebarkan satu fahaman di Malaysia sekarang ni di atas tiket intelektual, yang mana mereka nak sebarkan satu falsafah perennial filosofi. Perennial filosofi ataupun kalau terjemah ni adalah falsafah abadi. Benda apa ni? Senangnya adalah pluralism agama lah. Tapi istilah dia adalah perennial filosofi. Kena sebut. Nanti kalau kita bagi umum-umum itu, nanti orang persoalkan, kita sebut kepada kumpulan mana. Fahaman pluralism agama yang diasaskan, yang datang melalui fahaman batiniah. Sebab teras pluralism agama ni bukan liberal. Liberalism tu adalah baru abad ke-15 baru wujud. Tapi pluralism agama ni akar dia awal tu, seawal kumpulan yang menganut fahaman tadi. Sebab bila dah dia pecah daripada satu, berpecah menjadinya ramai ni, kita ni hakikatnya satu. Walaupun kita beza warna kulit, beza agama sebagainya, tetapi hakikat roh kita ni adalah satu, asal daripada yang tadi tu, Brahman, Tao dan sebagainya. Jadi perennial filosofi ni secara umum dia mula distrukturkan kedian ni baru je, iaitu oleh seorang orientalis yang masuk Islam. Dia asal dia Freemason dan juga pengkaji pelbagai agama lah. Dan dia masuk Islam, nama dia adalah René Guénon. Saya tak nak sebut sangat dia ni, cuma saya nak pergi kepada Martin Lings, yang buku dia sekarang ni kalau di sebahagian universiti dah menggunakan sebagai silibus mengenai sejarah Nabi Muhammad based on early life, dan juga buku yang diterjemahkan sekarang ni, apa itu tasawuf, ataupun dalam bahasa asal what is Sufism, Martin Lings. Baik, sanak Martin Lings ni dia bermula pada René Guénon. René Guénon ni, dia ni kalau ikut Ibnu Arabi ni dah teruk dah kesesatan dia. Tetapi René Guénon ni, dia tanpa segan silu dia menyebut tentang terms ataupun istilah-istilah Hindu diguna pakai dalam teks Islam. Itu yang dia bawa. Contoh antara perkara yang dia cuba nak satukan semua agama hakikat sama saja. Perennial filosofi ni diibarat, kalau kita buat analogi, kita ni agama yang berbeza-beza adalah hasil daripada cabang-cabang sungai yang berbeza, yang akhirnya sungai itu akan tala ke laut yang satu. Kita ni walaupun beza hakikat daripada zahirnya, sudut batin nanti kita akan jumpa kepada yang satu yang sama. Itulah dia punya teras kepada perennial filosofi. Ini juga adalah teras agama Hindu. Kalau dalam Hindu dia istilah dia sebut Vasudevam Kutumbakam. Tak perlu hafal, tapi saya nak kena sebut sebab itu adalah cara akademik, kita nak kata itu adalah rujukan dia. Matan itu terjemahan dia, matan dia Vasudevam Kutumbakam adalah dia menganggap bahawa semua dunia ni, dalam atas muka dunia ni, satu dunia adalah satu keluarga. Apa dia? Kita hakikat daripada yang satu Brahman yang tadi. Itulah teras Hindu. Jadi René Guénon ni, dia bawa fahaman pluralism agama yang baru distrukturkan, lalu dia menyebarkan di atas platform perennial filosofi melalui rakan dia, iaitu Fridtjof Schuon. Fridtjof Schuon dia dulu mualaf ni, masuk Islam dan dia diangkat dalam sejarah masyarakat barat. Sebab biasalah barat dia takkan dia angkat orang yang mengaji hadis. Dia nak rosakkan agama Islam, dia mengangkat tokoh-tokoh yang membawa fahaman-fahaman asing ni, dan dia mempromosikan dalam sarjana-sarjana pengajar Islam Barat, sehingga perkara itu bila dibawa balik sebahagian asatizah kita yang belajar luar negara menganggap perkara itu sebagai intellectual discourse, sebagai perkara yang telah dibincangkan sebagai oleh orang Islam kita, sedangkan mereka ini adalah masuk Islam dan juga membawa fahaman-fahaman yang menyeleweng. Fridtjof Schuon ni bukan sahaja dia orang kata bawa fahaman semua agama ni sama saja, malah dia juga membuat tarekat Mariamiyah. Nama Maryam seperti sempena Siti Maryam. Dia buat satu tarekat Mariamiyah. Dan anak murid kepada Fridtjof Schuon ini, salah seorangnya adalah Titus Burckhardt dan salah seorangnya adalah Martin Lings, yang buku-buku dia kini malah satu pimpinan tertinggi kita pun mempromosi buku dia ni. Jadi bila promosi satu tokoh yang membawa syubhat yang masalah, saya kira kita kena sebut. Sebab untuk kita nak, orang kata nak berhati-hati dengan fahaman asing ni yang bawa fahaman khurafat sebagainya, kita nak kena kenal lah benda tu khurafat macam mana. Apakah akidah ajaran dia tu menyeleweng macam mana. Jadi nak tak nak kita kena sebut nama-nama dia.
Dan Martin Link, buku-buku dia antara dalam buku What is Sufism, dia sebut apa? Dia sebut Rasul-Rasul ni, seperti mana kita imani Rasul-Rasul diutus oleh Tuhan, adalah merupakan, disebut avatar bagi dalam Hinduism. Apa dia avatar dalam Hinduism? Avatar ni adalah merupakan jelmaan Tuhan ke dalam bentuk manusia. Seperti mana adanya Rama, adanya Vishnu, adanya Rama, adanya Krishna, itu merupakan jelmaan satu Tuhan bernama Vishnu yang berjelma dalam bentuk Rama, berjelma dalam bentuk Krishna, untuk dikatakan sebagai nak membawa ajaran ataupun mengamankan dunia. Jadi pada dia, Martin Lin menggunakan terms, dia kata avatar itu dengan istilah Rasul, padahal itu satu perkara yang berbeza. Rasul ni bukanlah orang kata inkarnasi Tuhan yang menetap dalam diri manusia, tetapi akidah yang dibawa itu terms yang mula ditindas dengan istilah-istilah Islam. Padahal dalam Islam kita dah cukup dah istilah-istilah apa yang diperkenalkan oleh dalam hadis Al-Quran tu, tetapi dia dah bawa pairkan istilah-istilah asing dengan teks-teks agama Islam pada hari ini. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita berhati-hati. Secara kesimpulannya, kita perlu melihat agama-agama asing ini sebagai satu perbincangan juga. Sebab jika kita tidak menekankan tentang adanya kepercayaan pengaruh asing ni, kadang-kadang bila kita terangkan apakah masalah ajaran ni, kadang-kadang orang kata apa salahnya, benda baik kan, modal sama dia akan guna. Jadi kita tak mau benda tu berulang. Jadi nak kenal kesesatan juga masalah kepada yang menjadi orang kata sinkritis ataupun yang bergabung dengan amalan kita ni, maka kita nak kena kenal juga apakah akidah yang mereka bawa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya faham bahawa kita tak begitu puas lagi lah untuk mendengar kupasan-kupasan itu. Apapun, tuan-puan boleh lagi selepas ini bertemu dengan Ustaz Ikram, dan beliau juga ada booth di sini, booth apa, Center of Wisdom, Perlis Center of Wisdom. Boleh pergi ke booth beliau dan mungkin beliau akan ada juga di situ untuk bersembang, bersoal jawab, ataupun kalau tak setuju juga boleh pergi debat di situlah. Jangan debat di sini, debat di situ. Dan kalau nak berjumpa juga dengan ustaz ni pun boleh juga. Beliau juga merupakan orang sini. Ada kan? Ada kalau nak balik pergi ambil buah harum manis ke apa kah, boleh juga kah kita bakat-bakat jamu lah, insya-Allah. Dan insya-Allah tadi pun Ustaz Ikram dah sebut banyak kali tentang sufi-sufi ni. Tuan-puan jangan bimbang dengan risau, kerana selepas ini sesi kita yang berikutnya kita akan bincang secara khusus tentang hakikat kesufian ini dan juga kesannya kepada pemikiran khurafat. Ini memang kita akan bincang betul-betul tentang topik kesufian ini bersama dengan dua orang lagi tokoh, iaitu Al-Fadhil Datuk Syekh Husin Yi dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur bin Drus, dan bersama juga dengan moderator yang tak asing lagi, yang sama juga lah, okay? Oleh itu kita berehat dahulu. Saya serahkan kembali kepada ada mana pihak penganjur untuk kita berehat, dan insya-Allah terima kasih. Kita bertemu lagi selepas ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah slot